Jumpa lagi dalam siri Sembang Santai Penyelidikan. Pada hari ini saya diminta oleh seorang pelajar, barangkali yang di peringkat permulaan, untuk menunjukkan sedikit cara bagaimana untuk kita melakukan rekod data daripada data yang bersifat nisbah, pada skala nisbah, kepada data yang berbentuk kelompok dalam bentuk kategori ataupun dalam bentuk ordinal. So, kemahirannya mudah, tapi barangkali bagi pelajar-pelajar yang baru belum biasa, mungkin saya boleh tunjukkan sedikit. Okey, sebagai contoh, di sini ada data data penyelidikan. Kalau teman-teman melihat pemboleh ubah kelima, iaitu A5 itu, ini adalah umur responden. Kemudian di tempat values itu, saya tidak kategorikan. Apa maksudnya? Maksudnya, sewaktu saya mengumpul data kajian ini, oleh kerana umur itu berada pada skala nisbah, saya tidak kategorikan pada peringkat awal untuk membolehkan banyak ujian-ujian parametrik yang lain boleh dilakukan. Contohnya korelasi, regresi dan sebagainya. Kerana bila kita dah kategorikan, dia sudah berada di peringkat kelompok, iaitu pada skala ordinal. Itu menghalang kita daripada membuat beberapa ujian-ujian parametrik yang tinggi, contohnya regresi dan sebagainya. So, that's why pada peringkat awal itu, saya collect data, tinggalkan kosong supaya responden isi saja. Kemudian saya boleh record balik untuk membolehkan kita melakukan demografi secara peratus ataupun kita membuat analisis-analisis yang bersifat non-parametrik yang lain. So, bagaimana kita nak record semula daripada umur yang berbentuk selanjar tadi kepada data yang berbentuk diskrit, dan berbentuk kelompok. Okey, kita boleh pergi, yang ini kita namakan sebagai record into different variable. Okay, kita pergi ke analyze. Okay. Tapi sebelum kita record, sebab kita kena tengok dulu maklumat umum data kita tu, maksudnya daripada berapa dia punya range, dia punya data yang paling kecil, data yang paling besar, kemudian dia punya purata dan sebagainya. So, daripada itu kita boleh buat perancangan berapa kategori yang akan kita pecahkan nanti. So, untuk mendapat maklumat awal, kita perlu melihat kepada statistik deskriptif. Okay. Kita ambil analyze, pergi kepada deskriptif statistik, pergi kepada deskriptif lagi sekali. So, kita klik kat situ. Okay. Kat sini kalau ini kita reset balik kalau ada data-data sebelumnya. Kemudian kita ambil umur, A5 itu umur, kita pindah kepada variables. Okay. Kemudian kita ambil option untuk kita tengok apa data-data yang kita nak tengok. Biasa purata, mean, standard deviation tak perlu dalam kes ni. Minimum, nilai skor paling minimum, maksimum dan yang paling penting ialah range. Range, berapa range kita. Julat kita antara paling rendah dan paling tinggi. So, continue, tekan OK. So, daripada sini, kita nampak kat sini, data kita seramai 138 responden ini, range-nya 45, antara yang paling rendah ialah 26, umur 26 tahun, hingga ke 71 tahun. Ini untuk makluman tuan-tuan, ini adalah ketua kampung JKK. Sekarang dipanggil apa, saya tak tahu dah, JKKP apa-apa. Tapi ketua kampung lah dalam organisasi kampung. So, purata umur ketua kampung adalah 48.99, 49 dah kan. Okey, so daripada ini kita boleh buat perancangan. Oh, paling kecil 26, paling besar 71, dia punya mean dia sekitar 48. So, kita kata, kita boleh buat kategori antara lebih kecil daripada 30, 31 hingga 40, 41 hingga 50, 51 hingga 60, dan lebih besar daripada 61. Itu kategori yang kita boleh buatkan. Okay. So, untuk itu kita pergi kepada transform. Kita pergi kepada transform. Pelajar-pelajar sekalian, kita pergi ke transform. Kita pergi ke record into different variables. Okay. Kalau kita nak tukar positif pada negatif data-data Likert, kita boleh into same variables, tapi sekarang kita nak record into different variables sebab kita tak nak kacau yang asal, kita nak develop satu variable yang baru. So, record into different variables.
Apa yang kita nak record, kita masukkan umur tadi, kita masuk, okey, masukkan, pindahkan sebelah situ. Okey, yang nama variable baru ni tadi umur, sekarang kita kata usia. Usia sama saja, umur dan usia saja, itu sebab nama variable baru kan, usia. Usia, okey. So kita pergi kepada old and new values. Okey, old and new values. Okey, yang pertama kita kata kategori yang pertama ialah lebih kecil daripada 30. So range, kita klik sini, range lowest true value. So lebih kecil daripada umur 30, 30 dan ke bawah. Okey. Ni kita valuekan dia sebagai 1. Kita sebab statistik bekerja dengan nombor. So 1, kita add. Kemudian yang kedua ialah range antara 31 hingga 40. Yang ni kita namakan dia sebagai, kita simbolkan dia sebagai, kodkan sebagai 2. Kemudian 41 hingga 50, yang ni kita kodkan sebagai 3. Add. Kemudian 51 hingga 60, kita kodkan sebagai 4. Kita add lagi. Kemudian yang seterusnya ialah 61 dan ke atas, ke range value through highest. So yang 61 dan ke atas, yang ni kita namakan dia sebagai, kita kodkan dia sebagai 5. Okey, so kita add, kita pun tekan continue. Bila tekan continue, kita tekan change, tekan OK. So kita dah develop satu variable baru. Okey, kita dah develop satu variable baru. Okey, ini variable baru. Kita dah develop variable baru ni, kat sini ada yang baru namanya usia. Di sini. So, bila yang usia ini, tetapi kita lihat kat sini dekat values, belum ada values. So, kita kena define lagi sekali. Kita tekan kat sini, kita akan keluar 3 titik kat sini. So, kita define lagi sekali. 1 berapa? Yang tadi 1 ialah 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun dan ke bawah. Okey, 30 tahun dan ke bawah kita add. Yang kedua 41 hingga 30 tahun 31. 31 hingga 40 tahun. 31 macam tu je hingga 40 tahun. Kita add. Kemudian yang ketiga adalah 41 hingga 50 tahun. Kita add lagi. Yang keempat 51 hingga 60 tahun. Kita add. Dan yang kelima 61 tahun dan ke atas. Okey. So kita add. So okey semua. Okey. So kita dah ada satu variable baru namanya usia yang telah kita kategorikan. So bila kita buat macam tu, kita boleh buat apa yang kita nak buat. Contohnya kita nak buat analisis ANOVA, MANOVA, ANCOVA dan sebagainya kerana kita sudah kategorikan. Dalam masa yang sama, kita masih lagi boleh membuat ujian-ujian parametrik yang lain, contohnya regresi, korelasi dan sebagainya. So untuk sebagai contoh, tadi daripada umur kita tak boleh nak analisis demografi secara percentage, tapi sekarang bila kita dah kategorikan, kita boleh analisis secara percentage. Contohnya kita buat analyze, okay, kita analyze, kita pergi deskriptif, frekuensi, okay, kita pindahkan yang kita baru develop tadi iaitu usia, pindahkan kat sini, statistik, kita ambil percentage. Okay, 1, continue, okay. So kita dah keluar result, pelajar-pelajar tengok, kita dah kategorikan dia. 30 tahun ke bawah, 44.3%, kemudian 31 hingga 40, 11% dan sebagainya. So kita boleh buat ini setelah kita recode. Recode apa? Recode into different variable. So pelajar-pelajar itu kemahiran yang saya nak tunjuk hari ini, bagaimana kita nak recode
into different variable. Apa saja kita boleh rekod. Jangan bimbang, jangan takut untuk mengumpul data statistik kerana dengan SPSS kita boleh operasikan banyak perkara. Nanti next video saya akan tunjuk bagaimana cara untuk record into same variables. Contohnya nak tukar daripada kod positif ke negatif dan sebagainya. Banyak perkara-perkara lain kita boleh lakukan. So, itu perbincangan hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi.